Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, bersama saya Zaid dalam slot Jom Sembang, bukan Sembang Kari. Okey, hari ini saya nak bersama seorang wakil daripada Jabatan Pembangunan Perniagaan. Nak cerita, nak kongsi, nak bagi tahu kepada usahawan tekun apa yang ada dengan Jabatan Pembangunan Perniagaan di Tekun Nasional. Sebelum tu saya nak minta semua tolong cek. Okey, tolong cek sound kita ni jelas ke tak? Kalau jelas tolong komen sikit jelas. Okey, boleh tak saya nak tahu jelas ke tidak ni? Alright, saya masih tak nampak lagi komen-komen tu adakah jelas ke tidak. Alright, sebelum tu boleh saya memperkenalkan diri. Saya Zaid Ismail dan di sebelah saya ini adalah Puan Ainur Rahayu binti Muhammad. Okey, terima kasih Puan Ayu sebab sudi bersama kami di slot Jom Sembang bukan Sembang Kari. Sama-sama Cik Zaid. Terima kasih kerana menjemput wakil daripada Jabatan Pembangunan Perniagaan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Sihat ke Puan Ayu? Sihat. Cik Zaid sihat ke? Alhamdulillah, saya sihat. Salam Ramadan juga ya. Salam Ramadan, betul. Hari ni kita dah masuk hari ke-10 rasanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Berpuasa hari ke-10 ya. Hari ke-10 ya. Okey. Alright, kita dah kira dia ada 3 bahagian maksudnya Kita bahagian dah melepasi minggu pertama. Minggu pertama lah. Fasa pertama. Ya. Okey. Alright. Puan Ayu. Okey, ada yang komen. Jelas bergema sikit bos. Bergema sikit. Alright. Okey, tak apa. Kita cuba kurangkan gema sikit. Okey. Kita di dalam studio. Studio Tekun Entrepreneur. Okey. Slot kita hari ini adalah Jom Sembang bukan Sembang Kari bersama Puan Ainur Rahayu daripada Jabatan Pembangunan Perniagaan. Alright, Puan. Apa sebenarnya Jabatan Pembangunan Perniagaan ni yang dia memberi peluang, ruang kepada usahawan-usahawan tekun khususnya. Boleh kongsi sikit tak? Okey. Perkara pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Zaid kerana sudi menjemput Jabatan Pembangunan Perniagaan dan juga saya rasa penonton yang menonton secara live, terima kasih juga. Okey, sebagai pengenalan JBD ni dia agak baru juga di Tekun iaitu pada tahun 2019 penubuhan dia Cik Zaid. Okey, fokus kita memberi bimbingan kepada pembangunan usahawan. Nama je Jabatan Pembangunan Perniagaan. So kita memberi bimbingan kepada usahawan merangkumi akses pasaran, pensijilan dan juga pembangunan produk usahawan. Untuk tahun ni kita ada 6 program kerjasama strategik. 6 ya? Ya, 6 Cik Zaid. Untuk tahun 2024 lah. Okey. Kalau boleh saya kongsi dengan penonton dan juga Encik Zaid. Program pertama kita program kerjasama strategik syarikat OEM atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil Original Equipment Manufacturer. Okey, kalau OEM ni saya rasa usahawan di luar sana juga tahu apa itu syarikat OEM. Di mana kalau kita dengan Tekun Nasional ni saya rasa ini adalah satu program baru untuk tahun 2024. Kita lantik usahawan atau agensi yang boleh membimbing usahawan kita dari sudut pembangunan, pengeluaran produk, formulasi, ujian makmal dan juga pendaftaran pensijilan. Complete lah package dia. Complete Encik Zaid. Kalau usahawan ada yang berminat, boleh. Untuk kata kalau usahawan tu tak cukup modal, dia boleh jadi usahawan tekun, buat pembiayaan dengan Tekun Nasional. Okey, ada juga. Ini, ada. Kalau contoh sebelum penonton di luar sana ataupun yang online ni yang sedang menonton boleh tanya soalan dan saya akan minta Puan Ayu untuk menjawab seberapa banyak soalan yang boleh lah. Okey, untuk menjawab soalan nak tanya yang OEM ni kiranya dia dah komplit. Kalau contoh orang tu tak cukup modal pun Tekun boleh bantu lagi bagi pembiayaan. Boleh, tapi sampai ke tahap macam tu sekali. Sampai tahap macam tu Cik Zaid, tapi mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh Tekun Nasional lah. Okey. Yang kedua kita ada program kerjasama mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ni maksudnya kita memberi bantuan dari sudut usahawan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran dia. So kata kalau saya usahawan kecil yang memerlukan, saya ni ada buat kerepek pisang. So kapasiti pengeluaran saya rasa untuk waktu apabila menjelang hari raya, pengeluaran dia akan meningkat. Katakanlah tahun ni raya haji, raya puasa, so saya memerlukan mesin yang lebih untuk meningkatkan pengeluaran dia. So saya boleh mohon
mengikut syarat juga yang telah ditetapkan oleh Tekun Nasional dan Jabatan Pembangunan Perniagaan lah. So kalau saya berjaya, boleh dapat mesin. Okey, kalau bab mesin ni kira semua jenis mesin ke ataupun ada pengkhususan mesin tu? Okey, mesin ni pengkhususan dia tidak boleh melebihi 100,000 lah. Mesin yang kecil je. Kita pun usahawan mikro. So memang kalau boleh kita bantu dari sudut peningkatan pengeluaran kapasiti lah. Okey, dia merangkumi seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia, Cik Zai. I see. Walaupun di Sabah ke Sarawak semua boleh. Sebab kita ada eksekutif pembangunan usaha negeri ke 14 negeri kita. So kalau untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan eksekutif pembangunan usahawan negeri kita. Di setiap negeri ni kita ada eksekutif pembangunan usahawan negeri yang membantu Jabatan Perayu ni untuk menyampaikan maklumatnya lah. Apa yang Tekun boleh bantu usahawan. Alright. Okey, teruskan. Teruskan ya. Okey. Seterusnya kita ada pembukusan dan pelabelan. Pembukusan dan pelabelan ni katakanlah kalau saya ni nak bawa masuk sedikit kepada kedai dapat tawaran 7-Eleven ataupun kedai-kedai runcit yang Giant ke ataupun Eon ke untuk saya orang kata market access. So saya perlukan pembukusan yang mengikut spesifik yang ditetapkan oleh supermarket-supermarket yang telah berdaftar dengan Kerajaan Malaysia ni lah. So takkanlah saya nak letak plastik biasa je, Cik Zaid. Mesti orang tak kenal lah produk saya, betul? Yes, betul. So saya mesti nak lengkap supaya produk saya ni diterima oleh semua masyarakat. Dan sekarang ni kalau orang kata produk viral, saya pun nak produk saya ni viral lah. So saya nak usahawan kita pun ada produk viral dan kita bangga kalau usahawan mikro ni dapat menembusi bukan saja pasaran tempatan tetapi pasaran antarabangsa. Itu kalau orang kata dari sudut hati kecil kami lah Jabatan Pembangunan Perniagaan, kami begitu bangga kalau ada usahawan kami yang berjaya orang kata ekspor ataupun dapat tawaran atau boleh buat sale yang juta-juta. Memang saya amat bangga. Very good. Sangat orang cakap sangat besar sebenarnya harapan Tekun Nasional untuk membantu usahawan di luar sana. Saya yakin tak semua usahawan tahu tentang apa yang Tekun boleh bantu. Saya rasa ini adalah podcast kita yang pertama untuk Jom Sembang Bukan Sembang Kari ini adalah yang first, dan kita bercerita, berkongsi bagi tahu apa yang Tekun ada dan masih consider awal lagi lah saya rasa 2024 ni kan. Masih awal lagi, boleh grab, boleh dapatkan apa yang Tekun offer. Saya tak sabar ni, baru 3, ada lagi 3 apa tu? Dah 3 ya? Saya rasa macam baru bercakap je tadi. Baru bercakap, boleh. Nak tambah banyak pun tak apa. Kita ada pengiklanan dan pemasaran. Kalau sesuatu produk ini adalah elemen yang sangat penting. Kalau kita nak berjaya, kita kena market produk kita ataupun kita kena promote produk kita. Kalau kita tak promote, orang tak tahu. Betul tak, Cik Zaid? So sekarang media sosial memainkan peranan yang sangat penting. Kalau saya, betul kan Cik Zaid? Betul. Media sosial sangat membantu lah. So kita ada sediakan untuk TikTok, bantuan-bantuan yang kita boleh beri kepada usahawan kita. So kita ada sediakan dana untuk usahawan sama-sama. Kita sediakan platform ni untuk usahawan mempromosikan produk mereka. Kadang-kadang usahawan kita ni, especially kita kata, saya cakap bahasa Inggeris sikit lah kan, urban area tu kan, remote area. Dengan urban dengan remote ni lain perbezaan dia. So kalau remote area ni dia orang tak terlalu terdedah lah. Betul. Tidak terdedah so dengan kita boleh bagi bantuan daripada sudut Facebook, TikTok. Kita ajar mereka untuk jual produk mereka. Sebab mungkin ada di luar sana hanya yang mereka faham media sosial ni hanya untuk macam bersuka-suka je. Sebenarnya media sosial ni kita dapat berniaga, dapat jana income. Very good itu. Teruskan Wayu. Teruskan saya rasa macam agak-agak nervous lah juga kan. Nervous. Kita santai-santai je ini. Zaid ni. Yang seterusnya yang terakhir lah pensijilan. Kalau pensijilan ni kita terbahagi kepada 3. Kita ada road to halal. Road to halal ni untuk kita bawa usahawan kita ke arah pensijilan halal. Maksud dia produk dia ke arah pensijilan halal. Bukan orang dia tahu, produk dia. Alright. Alright, yang seterusnya mesti
Bila mesti okey ni, ia berkaitan dengan keselamatan makanan. Macam saya katalah, sekarang ni orang very very concern about food safety, betul? So mesti okey. Dan yang terakhir, pensijilan home base. Pensijilan home base. Yes. Okey. Pensijilan home base ni saya rasa amat menarik. Kadang-kadang usahawan kita ni tak mampu lagi untuk ke arah misti, untuk ke arah halal. Maksudnya kalau usahawan mikro ni dia agak lambat sedikit. Tetapi kalau kita dah didik dia dengan home base, insya-Allah dia boleh ke arah misti dan juga ke arah halal. Okey, kalau home base ni dia khas untuk makanan, Cik Zaid. Khas untuk makanan saja. Namanya home base. So makanan yang dibuat daripada rumah, maksudnya di rumah. Kalau kita kata halal, dia kena pisahkan tempat premis dan juga premis tempat tinggal dan perniagaan, betul Cik Zaid. Tapi kalau di home base boleh buat di rumah. Saya bagi contohlah, kek lapis di Sarawak ya. So kita ada usahawan yang memang membuat kek lapis di rumah. So kita nak dia dapatkan pensijilan home base untuk produk dia ni, kita panggil pra-pensijilan halal lah. So bila dia dah ikut sedikit demi sedikit, dia dah faham sedikit documentation, tak adalah berat sangat kalau dia nak ke misti ataupun halal. Okey, apa perbezaan di antara home base dengan halal ni? Apa yang membezakan, yang betul-betul nak bagi usahawan mudah faham? Okey. Kalau home base ni macam saya kata lagi, produk makanan. Kalau halal dia luas. Kalau kita kata pensijilan halal ni luas. Dia termasuk servis ke, termasuk pembuatan ke. Tapi kalau yang home base ni untuk makanan sahaja. Pembuatan makanan sahaja. Kita nak make sure makanan kita ni orang kata di SEMA pra pensijilan halal. Cuma tempatnya di rumah. Kalau halal ni memang tak akan boleh di rumah. Dia memang kena berpisah. Dia kena premis berasanya lah. Betul, premis. Okey. Alright. Bercakap tentang home base, adakah home base ni dia hanya fokus kepada rural area atau pendalaman ataupun dia tak kisah asalkan di rumah? Sebenarnya tak kisah. So salah satunya kita ingin tolong orang kata rural area lah, untuk dia dapat. Kalau yang macam, kalau saya rasa kalau urban ni memang dah banyak dah dia punya orang kata pendedahan dia, betul Cik Zaid. Kalau yang rural ni agak kurang sedikit. So kita akan lantik, kita bersama dengan konsultan akan ke tempat usahawan yang terpilih. Tapi saya nak maklumkan kepada semua usahawan di luar sana, yang perkhidmatan yang diberi ni adalah untuk usahawan yang membuat bayaran balik yang baik sahaja. A1 usahawan. Dia ada kategori. Usahawan. So, dia ada kategori bukan suka-suka je. Betul. Mesti A1 tu apa tu A1 tu? A1 adalah orang yang tidak ada tunggakan. Tak ada tunggakan. Usahawan tekun yang membuat barang yang paling baik. Ini orang kata sedikit hadiah lah untuk menghargai, terima kasih bayar tekun. Okey, apa yang tadi saya nak capture yang Puan Ayu cakap, A1, adakah semua yang prior listing yang ada ni hanya khas untuk kategori A1 sahaja ataupun macam mana? Betul. Setiap yang kita bagi ni hanyalah untuk kategori A1 sahaja. So, usahawan perlu membuat bayaran balik yang baik, perlu menjadi usahawan tekun yang bayar dengan elok. So, kita akan ada perkhidmatan tambahan kita panggil. Maksudnya bukan saja kita bagi pembiayaan, tapi perkhidmatan tambahan ni yang kita bagi untuk kita menghargai. Alright. So, nak dapat semua apa yang Puan Ayu cakap ni, yang Puan Ayu kongsi ni, kenalah kategori A1. A1 adalah bayaran yang baik, tidak ada tunggakan. Contoh, kalau saya bagi contoh lah kan, sebab since saya tengok masih belum ada soalan-soalan, mungkin ada soalan sekejap lagi saya tengok. Contoh, orang usahawan ni, usahawan A ni, dia pembiayaan pertama dia tak ada masalah. Pembiayaan kedua dia ada sedikit masalah, lepas tu dia buat penjadualan semula. Adakah benda tersebut tu dibenarkan ataupun macam mana? Okeylah, kita tengok kepada situasi senario dia. Mungkin dia buat penjadualan semula disebabkan PKP hari itu terkesan. So tapi yang pertama dia buat dengan TikTok. Sebagai contoh, yang pertama saya pinjam RM50,000. So saya bayar
orang kata tak ada tunggakan lah. Okey. Tapi yang kedua disebabkan PKP sedikit, saya ada sedikit masalah mungkin modal pusingan. Tapi saya still lagi membayar. Cuma kita boleh bagi orang kata peluang. So kita akan bawa kepada jawatan kuasa. Dia ada jawatan kuasa. Ada jawatan kuasa. So kita bolehlah recommend. So keputusan itu terserah kepada jawatan kuasa. Okey. Waimah apa pun dia jawatan kuasa yang tetapkan. Okey, tapi tak adalah kita sangat strict terus tak boleh ke apa kan. Tapi dia ada jawatan kuasa atas budi bicara dan mengikut juga kes-kes yang bersesuaian lah. Betul, Cik Syed. Okey. Bila sebut semua ni, mesti usahawan nak tahu. Takkanlah usahawan tekun ni, kalau tak silap saya, yang aktif, yang masih membayar lagi, yang masih ada baki pembiayaan yang tekun, hampirlah 300-400 ribu. Okey, capping setiap ni adakah banyak ataupun macam mana? Ataupun roughly lah. Tak payahlah sebut direct berapa setiap tu. Tapi roughly tu untuk keseluruhan di bawah Jabatan Pembangunan Perniagaan tahun 2024 ni, berapa orang, ribu orang ke, ratus orang ke yang Jabatan Pembangunan Usahawan boleh bantu dengan penambahbaikan bisnes seluruh ni? Dia tidaklah sampai ribu, Cik Zahid. Sebab yang 6 tu kita menggunakan dana dalaman kita lah. I see. So saya boleh rafikan bawah 100 orang lah. Bawah 100 orang. Kita akan pecahkan mengikut kesesuaian program-program tu lah. Daripada 6 tu, kita pecahkan. 100. Ada 10, ada 50, ada 20. Alright. Okey, ada 100. Target tahun 2024 adalah 100 orang. 100 orang. Okey, ada 100 orang saja. So, kena pastikan bayar balik kena cantik usahawan-usahawan tekun untuk dapatkan semua apa yang Puan Ayu kongsi. Okey, di sini boleh tak sekejap kita tengok apa soalan-soalan yang keluar. Okey. Ada yang saya nampak tadi. Sekejap saya kena scroll sikit. Ada yang tanya, kalau contoh dia dah dapat satu contoh, dah dapat home base, adakah dia dibenarkan untuk dapat halal pula? Dia dibenarkan. Tak ada masalah. Tak, maksudnya tahun yang sama. Tahun yang sama, saya rasa katakanlah home base tahun ni, mungkin tahun depan lah untuk dia halal. Dapat halal. Okey. Okey, bila sebut tentang halal, halal ni sesuatu, dia bukan benda mudah. Dia tak adalah susah, cuma dia sangat detail. Apa yang saya tahulah. Okey, apa yang saya tahu dan apa yang saya faham, halal ni sangat detail. Setiap every single bahan ataupun even kita pakai karpet apa pun dia tengok. Tingkap bersih tak bersih pun dia tengok. Ventilation dia tengok. Yang okey, untuk halal ni berapa sebenarnya target tahun ni untuk halal? Sebelum tu saya nak share juga saya terlupa pula. Yang sebenarnya melalui KUSKOP, kementerian kita lah, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dia ada menyalurkan geran-geran. Untuk halal. Bila Cik Zahid bercakap mengenai halal, kita ada program pembangunan usahawan halal yang yang ni 44 orang. 44? Bimbingan sehingga sijil. Yang ni geran daripada KUSKOP. So, KUSKOP sendiri. Usahawan tak perlu keluarkan duit. Tak perlu keluarkan duit Tapi kena melalui tekun lah. Setekun akan membuat pemilihan. Macam saya kata tadilah, still lagi kita kepada syarat utama kita iaitu A1. A1 lah. Okey. Kalau tak A1 tak boleh lah. Tak boleh. So kira kalau masuk halal ni daripada mula sampai habis tu kira semua ditanggung oleh? Semua ditanggung. Oleh KUSKOP ataupun tekun? Ataupun tekun, betul. Okey. Okey. Roughly sebenarnya berapa jumlah yang kita tanggung? Kita nak kena mention juga kat usahawan ni. Berapa sebenarnya? Berapa jumlah dia? 10,000 ke? 15,000 ke? 20,000 ke? So kita kena bagi tahu supaya usahawan alert. Bukan benda tu mudah. Untuk jumlah keseluruhan ke? Keseluruhan tu berapa? Okey, sebenarnya jumlahnya agak besar jugalah. Cik Zahid, iaitu 500,000. Uish, banyak. Okey, usahawan dengar tu. 500,000. Bukan sikit tu. 500,000 tu banyak tu. Kalau kita bagi 500,000 cash, mungkin tak akan dapat halal usahawan tu buat sendiri. Ada usahawan boleh, ada usahawan tak. Tapi yang lebih baik adalah tekun dan KUSKOP akan bantu
Betul. Okey, bersama JAKIM, betul? Betul. Bersama JAKIM untuk kita bagi CJ halal tu. Okey, CJ halal ni sebenarnya sangat menarik, cuma dia detail lah. Ada orang cakap rigid lah, receh lah. Betul. Tapi sebenarnya bila once dah dapat tu, dia boleh pergi ke peringkat antarabangsa. Betul. Macam Pak Ayu cerita tadi, ada tak Tekun pernah bawa usahawan kita pergi ke peringkat antarabangsa untuk join mana-mana? Ada. Program ke ataupun apa ke? Boleh kongsi sikit? Okey. Biasanya kita melalui KUSKOP lah Cik Zaid. So KUSKOP akan minta kita bagi 5, sebagai contoh 5 usahawan yang akan bawa ke China. Expo ni selalunya di China. So kita akan listkan 5 usahawan tu. Dan akan dilihat balik oleh KUSKOP lah. Adakah mengikut kesesuaian dia, ataupun sebab bila melibatkan KUSKOP, dia akan merangkumi semua agensi di bawah dia. Tidak hanya usahawan tekun, tapi usahawan daripada SME Corp, daripada Bank Rakyat. So nanti dia yang akan pilih. Tapi yang pencalonan daripada kita. Pencalonan daripada tekun. Sebab mungkin ada sedikit komitmen daripada usahawan. Apabila kita bercakap dengan tekun, usahawan mikro, kadang-kadang komitmen tu yang menyebabkan usahawan mikro kita kurang mampu lah. Kurang mampu. Okey, sekiranya terpilih, contoh usahawan tu terpilih dan dia ada masalah komitmen, adakah tekun akan bantu ataupun dia memang kena keluarkan modal sendiri ke macam mana? Biasanya tekun akan bantulah Cik Zaid. Tekun akan bantu. Kita akan cuba bantu. Okey. Sampai tahap tu tekun nak bantu, nak bawa pergi produk ke overseas. Bukan senang nak bagi produk ke luar negara. Tak payah jauh. Kita nak masuk Singapura ke, kita nak masuk sepada Thailand pun sangat susah, tapi melalui dia panggil G2G lah kan. G2G ni memudahkan sebenarnya. Okey, jadi usahawan-usahawan di sana rajin-rajinlah jumpa eksekutif pembangunan usahawan negeri. Betul. Tanya dia orang. Setiap negeri ada 14 negeri. Tanya dia orang apa yang boleh bantu penjagaan tuan-tuan dan puan-puan ni untuk mengembangkan lagi, untuk pergi lebih jauh, untuk sampai ke peringkat antarabangsa. Kalau boleh semua negara dalam dunia ni ada produk usahawan tu. Betul. Okey. Untuk tahun ni ada perancangan tak dari peringkat tekun ke ataupun kementerian untuk membawa produk usahawan ke peringkat antarabangsa di mana-mana? Okey, biasanya Cik Zaid, kementerian akan maklumkan kita dalam bulan 6 macam itulah. Bulan 6. So dia untuk produk ni hubungan antarabangsa lah, kita panggil dekat kementerian. Dia akan minta kita pencalonan lah. So biasa kita akan calonkan lah mengikut kriteria yang diperlukan. Sama ada kadang-kadang dia perlukan orang yang buat craft tangan. Tak semestinya makanan. Macam itulah Cik Zaid. Okey, baik. Ada satu soalan. Untuk geran pembungkusan, adakah hanya untuk produk yang telah mempunyai pensejilan halal ataupun mesti? Okey, terbuka untuk produk makanan dan bukan makanan. Maksudnya tak semestinya dia kena ada CJ halal atau mestilah. Okey, tidak semestinya lah. Okey. Apa Ayu dah jawab, tidak semestinya. Alright. Ada soalan lagi tak saya untuk geran? Okey, yang ini dah ditanya. Okey, kita tengok lagi. Saya masih scroll. Okey, Cik Zaid, tadi I cakap satu je. Dia ada 2 lagi daripada KUSKOP. Okey, ada yang kedua, program pembangunan kapasiti produk halal. Wow. Yang ni untuk upgrade pembungkusan. Upgrade pembungkusan? Dah halal tapi upgrade pembungkusan pula? Lagi mengikut macam nutrisi fat ke. Tapi semua ni diorang wajib ada halal. Okey. Dia syarikat tu kena ada halal dulu. Kena ada halal. Baru boleh join daripada kementerian. Tekun? Tekun tak apa. Daripada kementerian wajib ada halal. Okey. Untuk geran KUSKOP ni dia wajibkan usahawan tu kena ada halal dulu. Ada halal dulu baru boleh dapatkan geran tu. Betul. Dan yang terakhir, inovasi dan teknologi halal. Ini mesin. So kalau rebutlah peluang ni sebab ni geran KUSKOP. So kita akan bagi mesin dan macam saya katakan tadilah kena ada halal juga. Untuk yang KUSKOP ni usahawan kena halal. Okey. Alright, KUSKOP usahawan kena ada halal. Okey, boleh tahu ada tak usahawan ataupun usahawan ni nak rujuk eksekutif pembangunan usahawan negeri ke ataupun siapa tentang halal? Okey. Adakah macam contoh macam kalau tak silap saya kita ada pegawai yang membantu atau boleh panggil apa? HDO, Halal Development Officer. Betul-betul.
So, kita boleh rujuk 27 halal development officer. Ramai. Pegawai halal. Betul, Cik Zahid. Ramai. So, 27 usahawan, pegawai halal yang berada di seluruh negeri. Bukan satu je, bukanlah di HQ je. Besan HQ Cik Zahid. So, di setiap negeri kita ada pegawai halal kita lah. Yang boleh membantu, yang boleh memberi maklumat, yang boleh membimbing. Okey. Alright. Okey, ada soalan lagi saya dapat ni daripada tim saya. Untuk peminjam A1 mikro sahaja atau macam mana? Okey, untuk peminjam A1 tu terbuka. Sama ada mikro ke ataupun yang dah sederhana ke, boleh. Asalkan A1. Alright. Okey, asalkan A1 boleh. Kita akan bagi. Okey, yang ada lagi soalan. Banyak pula soalan ni. Okey, macam mana nak buat lesen halal? Lesen halal ni macam mana nak buat ni? Adakah dia kena daripada tapisan ataupun macam mana? Okey. Boleh kongsi sikit? Macam saya katalah, rujuk pegawai HDO yang berada di seluruh negeri. Okey, pegawai itu boleh bantu. Betul. Pegawai HDO akan membantu. Jangan risau. Dia okey. Contoh kalau dia pergi jumpa pegawai HDO tu, dia cakap okey saya ada macam ni dan usahawan tu kena ikutlah apa yang pegawai HDO. Betul Encik Zahid. Okey, untuk dapatkan tu adakah ada sedikit komitmen ataupun tak payah ada komitmen? Tidak ada. Semua akan dibantu. Betul. Okey, tak perlu bayarlah pegawai HDO. Tak perlu bayar. Macam kalau luar kita kena bayar consultation lah apa benda semua. Betul. Semuanya ditanggung oleh tekun dan juga Kuskop jika ada terpilih untuk menyertai geran yang saya nyatakan tadi lah. Okey, faham. Alright, kita cuba tengok macam mana nak dapat. Saya usahawan tekun ada mempunyai CJ halal dan mesti. Dia adalah usahawan tekun, dia dah ada CJ halal dan dia dah ada mesti. So dia nak apa yang sesuai untuk dia dapatkan? Okey, kita boleh tanya usahawan tu apa yang dia perlukan. Adakah kalau dia berjaya mengikut kriteria ataupun syarat yang telah ditetapkan, apa yang usahawan perlukan? Saya rasa kalau macam tuan yang bertanya tu ataupun puan yang bertanya, mungkin dia perlukan mesin. So kita boleh bawa dia, maksudnya kita boleh bagi mesin punya ni lah. Okey, yang bertanya tu Puan Salihan Ahmad. Okey, Puan Salihan Ahmad, kalau perlukan mesin boleh rujuk. Kalau saya pun tak pasti Puan Salihan Ahmad di mana. Okey, boleh rujuk pegawai Eksekutif Pembangunan Usahawan Negeri ataupun HDO. Kalau berkenaan halal, HDO kami di seluruh Malaysia. Adakah HDO dan Eksekutif Pembangunan Usahawan Negeri ni adalah orang yang sama? Orang yang sama sebagai HDO. Betul, orang yang sama. Okey, satu orang je lah rujuk. Satu orang. Tak payah 2-3 orang. Tak payah. Satu orang je. So boleh rujuk. Okey, Eksekutif Pembangunan Usahawan Negeri tekun di seluruh Malaysia dan boleh tanya nak dah ada mesti, dah ada halal kan Puan Salihan. So boleh terus tanya macam mana saya nak apa lagi yang boleh bantu ke, adakah Puan Salihan nak upgrade dia punya pembukusan. Ya, betul. So mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Okey. Alright, macam mana dapat geran SME Puan Rosita Rashad? Kalau geran SME ni kena tanya SME Corp lah. Okey. Ini macam dia dah lari sikit. Betul. Okey, Puan Salihan. Okey, Puan Salihan Ahmad daripada Jerantuk Pahang. Okey, kalau di Pahang, Puan Salihan nak rujuk siapa pegawai? Dia boleh ke Pegawai Eksekutif Pembangunan Usahawan Negeri kita, Encik Syarul Ambar, berada di Pejabat Negeri Pahang. Pejabat Negeri Pahang tu di mana tu? Di Temeloh. Okey. Cik Syahrul Ambar. Betul. Okey, boleh rujuk Cik Syahrul Ambar, pegawai kita Eksekutif Pembangunan Usahawan Negeri dan juga beliau juga adalah HDO, betul? Betul. Okey, boleh rujuk beliau. Okey, Cik Syahrul Ambar. Saya rasa Cik Syahrul Ambar pun join kot kita punya live ni. Ramai-ramai ni. Okey. Ada yang tanya HDO tu apa? Okey, HDO ni Halal Development Officer. Halal Development Officer. Okey. Pegawai halal lah. Pegawai halal lah. Dia wakil kepada JAKIM lah ni. Wakil kepada JAKIM. Dia pun telah diiktiraf oleh JAKIM. Dah iktiraf. Dia orang ni semua certified lah. Betul. Okey. So, untung. Dah ada pegawai halal, dah ada Eksekutif Pembangunan Usahawan Negeri yang dapat membantu usahawan. So, saya pun rasa saya nak jadi usahawan lah. Boleh, Silakan. Silakan. Okey. Alright. Saya rasa kita dah
mid time. Kita Alright. memang nak buat pun hanya setengah jam sahaja untuk slot kali ini. Okey. Ada apa-apa soalan, saya cuba open lagi sikit lah kalau siapa-siapa nak tanya. Satu lagi soalan ke. Okey, Puan Ayu. Target tahun ni berapa roughly keseluruhan yang dapat? Bajet untuk Jabatan Pembangunan Penjagaan. Bajet untuk Jabatan Pembangunan Penjagaan. Keseluruhan lah untuk yang bantu usahawan lah, bukanlah termasuk staf ke apa. Khas untuk yang nak bantu usahawan yang package-package ataupun inisiatif-inisiatif yang kepada usahawan kita ni. Okey, lebih kurang kita kata dalam, macam saya kata tadilah, sama juga 500,000 ke bawah lah. 500,000 ke bawah. Okey, alright. Okey, ada beberapa soalan. Okey, kat sini Cik Syarul Amal cakap hadir. Okey, daripada Puan kecil saya tak pasti, Nur Maziah, kalau tak ada CJ halal boleh mohon geran mesin tak? Boleh. Boleh, tak ada untuk masalah. Untuk yang dalaman lah. Dalaman tu maksudnya? Maksud saya, kita tidak melalui KUSKOP, bukan geran kementerian, tapi geran yang tekun bagi sendiri. Oh, geran yang tekun bagi. Tapi bawah 20,000 lah. Bawah 20,000. Okey. Kalau di bawah KUSKOP, kena ada halal. Baru dia boleh dapat. Tapi kalau tekun, tak apa. Kalau tekun, tak apa. Asal dia A1. Usahawan A1. Pembayar yang baik. Okey. Alright. Okey. Saya rasa dah banyak ni kita berkongsi. Okey, untuk siri yang pertama kita bersama Puan Ayu. Saya panggil dia Puan Ayu lah. Panjang sangat nama dia, saya panggil Puan Ayu. Terima kasih Puan Ayu daripada Jabatan Pembangunan Perniagaan. Okey, yang berkongsi pelbagai inisiatif daripada tekun untuk membantu usahawan mengembangkan, mengukuhkan, membesarkan lagi perniagaan anda. Okey, stay tune bersama slot Jom Sembang Bukan Sembang Kari di Tekun Entrepreneur. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum.